Allah bawakan langkah-langkah untuk mencegah zina. Langkah-langkah untuk mencegah zina berdasarkan daripada surah An-Nur. Kita ambil pada surah An-Nur sahaja, kita tak pergi kepada surah lain. Langkah-langkah pencegahan zina yang Allah telah sebutkan di dalam surah An-Nur sahaja. Baik, yang pertamanya yang perlu diperhatikan oleh seorang Muslim ialah adab bertandang. Ni kita lihat pada ayat ke-27. Kalau kita boleh lihat muka surat 35 ayat 27, Allah berfirman, wahai orang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kamu meminta izin daripada penghuninya dan memberi salam kepada penghuninya. Itulah yang lebih baik bagi kamu. Mudah-mudahan kamu mengambil pengajaran. Baik, pertama sekali Allah mengajarkan langkah-langkah pencegahan berzina. Pertamanya, seorang Muslim itu perlu tahu adab ketika bertandang ke rumah orang, adab berziarah. Nabi SAW satu hari pergi ke rumah seorang sahabat. Nabi memberi salam. Sahabat itu ada di dalam rumah, mendengar salam Nabi SAW, tapi dia jawab perlahan. Sebab apa? Sebab dia nak Nabi SAW bagi salam banyak kali pada dia dan ahli keluarga dia. Kerana apa? Kerana salam itu adalah doa, kan? Salam sejahtera ke atas kamu. Kalau dia jawab Assalamualaikum sahaja, salam sejahtera ke atas kamu, maka dia nak Nabi SAW doakan banyak kali kepada dia dan juga keluarga dia. Jadi dia tak jawab salam dengan kuat, dia jawab salam perlahan. Nabi SAW bagi salam 3 kali. Lepas 3 kali Nabi dengar tak ada orang menyaut, Nabi pun pulang. Melihat Nabi nak pulang, sahabat tu buka pintu, kata, wahai Rasulullah, kenapa kau nak balik? Dia kata, yelah, aku bagi salam 3 kali, tak ada orang jawab, aku balik lah. Dia kata, tak, aku jawab, tapi aku jawab perlahan, sebab aku nak engkau doakan aku banyak kali, aku dan keluarga aku banyak kali untuk kau doakan. Maka daripada sini kita dapat pengajaran bahawa bila nak pergi rumah orang, nak bertandang ke rumah orang, kita bagi salam 3 kali sahaja. Orang tu tak buka pintu, tak menyaut, balik. Kita ketuk pintu 3 kali, tak ada, balik. Kita picit loceng 3 kali, tak ada, balik. Jangan duduk dekat situ, dah sampai 3 kali bagi salam, tak ada, picit loceng pula. Tak ada kan ketuk pintu, tak ada kan WhatsApp tunggu, tak ada kan call, aku depan pintu ni. Nabi ajarkan bagi salam atau ketuk pintu atau picit loceng 3 kali, tak ada, orang tu tak buka, orang tu tak menyaut, maka hendaklah seorang Muslim itu balik. Jangan tunggu, kerana kita tak tahu urusan sahabat kita yang di dalam. Mungkin dia sedang ada urusan dia dengan ahli keluarga dia, mungkin dia tidak selesa untuk menerima tetamu ketika itu, kita tak tahu, maka kena balik. Dan seorang tetamu bila dia datang ke rumah orang, ini antara adab yang ramai antara kita tidak perhatikan, adab-adab ini. Bila kita datang rumah orang dan kawan kita tu dia menjawab salam kita dengan bersuara, tapi dia kata boleh tak datang hari lain, maka ketika itu seorang tetamu kena balik dan tidak boleh rasa kecil hati, kerana ia adalah hak kepada tuan rumah untuk melayan tetamu ataupun tidak. Kerana Allah kata, jangan kamu masuk rumah orang lain yang bukan rumah kamu sehingga kamu tasta'nisu. Tasta'nisu tu maksud dia meminta izin. Itu satu. Yang kedua, sehingga tuan rumah tu membenarkan dia masuk dengan rasa rela. Sebab kadang tuan rumah tengah ada kerja lain, tengah sibuk, kan, tengah ada urusan lain, mungkin time tu tengah bergaduh dengan isteri ke, tengah bersih faham dengan anak ke, maka tak sesuai waktu tu untuk nak melayan tetamu, kan. Atau waktu tu mungkin ada tetamu lain yang dah ada kat rumah, contoh ibu bapa dia ke ataupun adik-beradik dia ke, maka tetamu yang datang, kita yang datang waktu tu tak boleh kecil hati, kita kena balik dan tidak boleh berasa kecil hati, kerana dia adalah hak tuan rumah. Kena biasakan, kan, jangan rasa kecil hati bila kita datang rumah kawan kata boleh tak datang lain kali, kita jangan kecil hati, kita kena balik. Jangan kita fikir yang bukan-bukan, jangan pergi cerita dekat orang. Yang kedua, adab bila kita datang rumah orang, kita bagi salam atau kita ketuk pintu atau kita picit loceng, adabnya ialah kita berdiri
di tepi pintu dan kita tidak memandang ke arah pintu. Kita pandang ke arah lain. Saya lukiskan contohlah, lebih kurang lah, katakan ni pintu. Ni pintu, and kita datang, kita jangan berdiri depan pintu. Jangan berdiri kat sini, kita berdiri dekat tepi pintu ataupun diri dekat sini. Tangan pergi ketuk pintu, tangan ketuk pintu, tetapi kita berada di tepi pintu. Contoh ni pintu, saya berdiri di tepi sini, tangan ketuk pintu. Tak nampak pula saya sini, saya berdiri di sini, saya pandang sebelah sana, tangan ketuk pintu, tapi mata kita pandang arah lain. Itu adab yang Nabi SAW ajarkan. Kerana apa? Kerana kita tak nak bila buka pintu, kan? Tak tahu dalam rumah tu mungkin isteri dia tengah lalu, anak dia yang dewasa, yang perempuan yang sudah balik tengah lalu, kan? Kita tak tahu apa yang berada di dalam rumah. Maka adab bagi seorang yang datang ke rumah orang lain, ketika dia ketuk pintu, ketika dia membunyikan loceng, dia kena pandang arah lain. Tangan dia je ada dekat pintu, tapi dia duduk di samping pintu, di tepi pintu, dekat dinding tu, dan pandangan dia pandang ke arah lain, atau pandangan dia ada dekat dinding. Dia tidak boleh memandang ke arah pintu, kerana ditakuti bila buka pintu, sebab kadang-kadang buka pintu tu anak, kan, budak-budak, kadang bila bunyi loceng, budak-budak yang laju pergi, kan. So bila anak buka pintu, dia tak kisah pun belakang ada apa. Kadang mungkin mak dia tengah lalu ke, kakak dia tengah lalu ke, tak pakai tudung, kan, nampak aurat. Maka adab yang Nabi SAW ajarkan, dan ini adab yang wajib setiap daripada kita amalkan. Kerana apa? Kerana ia semua membuka kepada jalan zina. Dia bermula dengan ternampak, terlihat, lalu dia akan membawa kepada zina. Kisah orang yang dia ternampak aurat wanita lain, isteri kawan dia atau apa sebenarnya, bermula dengan lepas tu mesej minta maaf sebab ternampak tadi, tak sengaja. Isteri perempuan itu pun membalas, tak apa, tak sengaja. Kemudian si lelaki itu, kan, syaitan menimbulkan dalam hati dia, tapi nampak tadi rambut cantik. Bermula daripada situ, bermula dengan hanya minta maaf, tapi dia hanya berlirik kepada perkara-perkara yang lain. Jadi jangan mulakan langsung. Jaga adab-adab Nabi SAW ajarkan ini. Jangan kita alah, benda kecil je. Benda kecil apa? Takkan susah sangat nak picit loceng, nak kena sampai duduk kat tepi, nak kena pandang tempat lain, kan? Apa, bukannya it's not a big deal. Bukan benda besar, benda kecil je. Itu adab Nabi SAW ajarkan. Dan kalau apa yang Nabi SAW ajarkan itu, maka mesti dia ada maslahah, ada kebaikan, ada kepentingan dalam masyarakat, dalam diri kita seorang Muslim. Maka apa pun yang Nabi ajarkan, baik besar ataupun kecil, kita kena ambil dia dan lakukan sebagaimana Nabi SAW lakukan. Bila datang ke rumah orang, jaga adab. Sebelum masuk lagi, kita tak cerita tentang berada di dalam rumah, belum masuk lagi, dekat pintu je. Ni adab yang selalu orang abaikan, kan? Bagi salam lebih pada 3 kali, picit loceng tong, kan? Lepas tu bila ketuk pintu, di betul-betul depan pintu, jangan berdiri di samping. Itu adab yang Nabi SAW ajarkan.